Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Aini Nabiha bin Syamsuddin, Memetik 061765. Pulang kami akan membentangkan daripada subjek Qawaid al-Tasawuf, iaitu zikrullah. Ulum at-tasawuf. At-tasawuf ma'khudh min as-safa. Hulusi al-batin min syahwati wal qudrat. Perkataan at-tasawuf diambil daripada perkataan as-safa, iaitu bermaksud membersihkan anggota batin daripada syahwat dan juga kekotoran. Ilmu at-tasawuf yahtim bis-safa'i qalbi. Ilmu tasawuf ini juga mementingkan kebersihan hati, min syahwati wa kahabi ra'isah wa habi mahmidan minan nas. Bisba'ihi min muqaddarati ayu al-amradi qalbiyah kal hasad, dan juga syahwat seperti cinta kahwina, cinta kerja pada manusia, dan juga menyucikan hati daripada segala kekotoran iaitu penyakit hati seperti hasad dengki dan lain lagi. At-ta'rif az-zikru, maksud zikir, lughah dari bahasa az-zikru diddun an-nasiyan, maksud ingat lawan yang lupa. Istilahan at-takallus nuraflah wan nasiyan az-zikru lihuduli asyai'un al-qalbi al-qaul, maksud terlepas daripada kelalaian atau kelupaan. Dengan hati dengan senantiasa merasa hadir hati atau sebutan dalam mengaji Allah SWT. Hakikatu zikir, hakikat zikir angtasa masiba al-mazkur fi al-zikru. Ia adalah melupakan satu yang lain pada apa yang dizikirkan dalam zikir tersebut. Dan juga disebutkan dalam surah Al-Kahfi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wazkur rabbaka idza nasit. Dan ingatlah kata Tuhanmu apabila engkau lupa. Yakni idza nasitu ma dunallahi faqad zakiratullah. Apabila engkau lupa satu yang lain daripada Allah, maka sungguhnya engkau telah mengingatinya. Zikrullah azami arkani tariqat sah. Zikrullah ni adalah rukun yang paling besar dalam tasawuf ni. Zikrullah juga merangkumi dengan lisan antaranya tilawah Al-Quran, tahlil, istighfar, as-salatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersalawat kepada Nabi, bertasbih, tahmid, takbir, dan juga doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Nur Insa Izzati binti Razi, rakam at-talibah 060779. الآن سأقدم لكم دليل متعلق بذكر الله من القرآن والحديث. أولا من سورة النساء آية 103. إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. Terjemahan bagi ayat ini ialah, kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan salat, maka hendaklah kamu menyebut dan mengingati Allah semasa kamu berdiri atau duduk dan semasa kamu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa tenteram, yakni berada dalam keadaan aman, maka dirikanlah solat itu dengan sempurna sebagaimana biasa. Sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Fi tafsir Jalalain, fadhkurullah bitahlil wa tasbih qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum muttaji'ina ay fi kulli hal. Tafsir Al-Jalalain, dalam ayat ini Allah menyuruh kita mengingatinya dengan membaca tahlil dan juga tasbih, baik di waktu berdiri maupun di waktu duduk dan juga berbaring, yakni pada setiap saat. ثانيا من الحديث، وفي الحديث نفي الشقاء على من يذكر الله أو على من يجالس الذاكرين، وبيان محبة الملائكة للمخطئين من بني آدم واعتنائهم بهم. والمراد بالذكر التسبيح والتكبير وما شابه من أدعية الثناء على الله تعالى بكل ما هو أهله كلا، ويدخل فيه الصلاة وقراءة القرآن وتلاوة الحديث وتدريس العلوم ومنازلة العلماء ونحوها.
keterangan, hadis ini menyatakan kepada kita bahawa orang yang mengingati Allah atau orang yang duduk bersama dengan orang yang mengingati Allah akan terhindar dari kesengsaraan. Selain itu, hadis ini juga menerangkan kepada kita tentang cinta serta pengawasan para malaikat ke atas anak Adam yang taat. Seterusnya, hadis ini juga menyatakan kepada kita apa yang dimaksudkan dengan zikir di sini ialah tasbih, takbir, doa, solat, membaca Al-Quran, mempelajari dan mengajar ilmu yang bermanfaat dan seumpamanya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nunada Binti Rosti, nombor matrix 060753. Baiklah, saya akan meneruskan dengan poin yang terakhir, iaitu aqwalul ulama fi fadli zikri. Yang pertama, qala Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, lam yufardallahu ta'ala ala ibadihi faridatan illa sya'alaha hadan ma'luman thumma uzul ahluha fi halil udhri ghairi dhikri. Abdullah bin Abbas berkata, Allah tidak membebankan suatu kewajipan pun kepada hamba-hambanya, melainkan Dia menetapkan batasan tertentu baginya dan memaafkan mereka apabila mereka memiliki uzur kecuali zikir. Sesungguhnya Allah tidak menetapkan batas akhir bagi zikir dan tidak memaafkan orang yang meninggalkannya kecuali orang yang kehilangan akalnya. Allah memerintahkan mereka untuk berzikir kepadanya dalam semua keadaan. Thaniyan, qala Sayyidi Ibnu Atha'illah As-Sakandari, al-dhikru wa takhlisu min al-ghuflah wa nisyan bidawami huduri qalbi ma'al haqq. Katanya, zikir adalah membebaskan diri dari sikap lalai dan lupa dengan menghadirkan hati secara terus-menerus bersama Allah. Sebahagian kalangan mengatakan bahawa zikir adalah menyebut secara berulang-ulang dengan hati dan lisan nama Allah, salah satu sifat Allah, salah satu hukum Allah atau lainnya yang dengannya seseorang itu dapat mendekatkan diri kepada Allah. ثالثا, قال الإمام أبو القاسم كشيري رضي الله عنه, الذكر منشور الولاية ومنار الوسيلة وتحقيق الإرادة وعلامة صحة البداية ودلالة النهاية. Katanya, zikir adalah lembaran kekuasaan, cahaya penghubung, pencapaian kehendak, tanda awal perjalanan yang benar dan bukti akhir perjalanan menuju Allah. Tidak ada sesuatu setelah zikir. Semua perangai yang terpuji merujuk kepada zikir dan bersumber darinya. Dia juga berkata, zikir adalah unsur penting dalam perjalanan menuju Al-Haq. Bahkan, dia adalah pemimpin dalam perjalanan tersebut. Seseorang tidak akan sampai kepada Allah kecuali dia tekun dalam berzikir. رابعا، يقول أحمد زاروق رحمه الله تعالى في قواعده، الخواص ثابته في الأقوال والأفعال والأعيان وعظامها خواص أذكار إذا ما عمل آدم عملا أنجله من عذاب الله من ذكر الله. Dalam kawaid at-tasawuf, Ahmad Zarruq mengatakan, keistimewaan itu terdapat dalam ucapan, perbuatan dan benda-benda, dan keistimewaan yang paling agung adalah keistimewaan berzikir. Sebab tidak ada amal anak Adam yang paling dapat menyelamatkan daripada seksa Allah melainkan zikir kepada Allah. Allah telah menjadikan segala sesuatu seperti minuman dan masing-masing memiliki manfaat khusus. Dengan demikian, setiap yang umum dan yang khusus harus diperhatikan sesuai dengan kondisi setiap orang. وأخيرا، قال أحمد بن عجيبة، لا يكون الفتح على تحقيق العبد بمقام الرضا إلا بعد تحقيقه بثلاثة أمور في بدايته. أولا، الاستغراق في اسم الفرد يعني الله تعالى، وثانيا صاحبته للذكرين، وثالثا تمسكه بالعمل الصالح الذي لم يتصل بشيء min al-alal wa huwa tamassuk bi syariah al-mahmudiyah. Katanya, tidak akan terbuka pintu makam redha bagi seorang hamba melainkan setelah dia mengerjakan 3 perkara pada fasa awal perjalanan, iaitu yang pertama, dia tenggelam dengan nama tunggal Allah. Zikir dengan nama tunggal ini hanya khusus bagi orang yang telah mendapat izin daripada seseorang mursyid kamil. Yang kedua, dia berkaul dengan orang-orang yang berzikir. Dan yang ketiga, dia konsisten dalam mengerjakan amal soleh. Yang ini, dia berpegang teguh pada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Maka itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.